Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan meneruskan ulang kaji kita dalam part 8, iaitu kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu menanggani cabaran Barat. Okey, jadi sebelum ini kita telah mengulang kaji bermula dengan subtopik 8.4, iaitu keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran Barat, dan seterusnya 8.3, iaitu usaha pembesar Melayu dalam pemodenan negeri. Dan minggu lepas kita telah menyelesaikan ulang kaji subtopik 8.2, iaitu tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Jadi hari ini kita akan meneruskan ulang kaji subtopik 8.1, iaitu reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap tindakan Barat. Jadi dalam bab ini secara ringkasnya kita akan belajar dan dapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan Johor terhadap macam mana cara-cara Raja-Raja Melayu menggunakan pelbagai strategi untuk menangani cabaran Barat. Cabaran dari sudut apa? Iaitu cabaran daripada bagaimana Barat cuba meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Melayu Utara dan juga Johor. Jadi 8.1 kita akan berulang kembali, iaitu awal kami melihat kembali reaksi pemerintah negeri-negeri Melayu Utara dan juga Johor terhadap tindakan Barat. Apa maksud itu reaksi? Itu respon. Contohnya bila awak kena tumbuk, macam mana awak balas balik? Contohnya awak ditumbuk, macam mana awak respon atau reaksi? Macam mana contohnya kalau rumah awak terbakar, macam mana awak beri reaksi atau respon? Okey, itu maksud reaksi. Okey. Jadi yang pertama, ini semua mula berlaku bila? Ia bermula apabila berlakunya Perjanjian Bangkok 1909. Jadi secara umumnya Perjanjian Bangkok ni yang ditandatangani pada 10 Mac telah membolehkan British meluaskan kuasanya ke negeri-negeri Melayu Utara. Di mana negeri-negeri Melayu Utara telah dibahagikan mengikut pengaruh British. Jadi British dengan Siam ni buat perjanjian. Jadi British ambil kawasan tertentu, Siam ambil kawasan tertentu. Tapi yang peliknya perjanjian tu dibuat ke negeri-negeri yang bukan milik mereka, bukan dikuasai mereka. Jadi apa yang jadi lepas perjanjian Bangkok ni, Legih dan sungai jadikan garisan pembahagian sepadan antara negeri Melayu Utara. Kita boleh lihat dari peta ni. Ni semua ikut sungai dan juga lereng bukit. Jadi ia bermula daripada mana? Bermula daripada Sungai Perlis di barat dan berakhir di Tabai di timur. Okey, bermula dari Perlis ke Kelantan. Okey, jadi apa yang jadi? Pulau-pulau juga turut dibahagikan. Pulau Langkawi dan juga Pulau Selatan telah menjadi milik British, manakala Pulau Terutau dan juga pulau-pulau belah utara telah menjadi milik Siam. Okey. Jadi cikgu nak awak ingat dulu, kita tengok sama-sama peta ni. Okay, bila kita sebut negeri-negeri Melayu Utara, awak ingat ia adalah negeri-negeri yang bersepadan dengan Siam. Ni warna putih ni adalah Siam. Jadi negeri apa yang bersepadan dengan Siam? Kita bermula dengan negeri Perlis, Kedah, ada di sini Kelantan, ada Terengganu. Okey, ada 4 negeri. Terengganu, Kelantan, Kedah, Siam. Perak masuk ke tak? Perak adalah negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi Perak ni lebih awal telah British cuba campur tangan. Jadi dalam ni Perak tidak terlibat. Jadi hanya Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Pelajar-pelajar perlu ingat negeri-negeri Melayu Utara ni. Okey. Jadi apa yang jadi di negeri-negeri Melayu Utara ini? Kita tengok setiap negeri. Yang pertama, reaksi pemerintah di negeri Perlis.
iaitu Raja Said Alwi Al-Jamalulain. Jadi apa yang awak perlu ingat di sini sekarang? Setiap negeri telah kehilangan wilayah. Jadi apa wilayah yang mereka telah hilang dan juga reaksi Sultan bagaimana. Okay, jadi Perlis telah kehilangan Pujuh. Jadi Raja Said Alwi Jamalulain telah membantah tindakan Siam kerana memasukkan Pujuh ke wilayah Setul. Jadi yang kedua, reaksi pemerintah Kedah. Kedah telah kehilangan lagi banyak wilayah, iaitu Sadau, Setul, Pulau Teratau, Butang dan pulau-pulau sekitarnya kepada Siam. Maksudnya Kedah banyak pulau. Contoh kita tahu Pulau Langkawi dan sebagainya. Jadi kehilangan wilayah ini telah menyebabkan Sultan Abdul Halim Hamid Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Betul, Sultan Abdul Hamid Halim Shah tersinggung. Tersinggung ni maksudnya rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah kerana tidak dibawa berunding. Ini maksudnya British dengan Siam buat perjanjian dan tidak berunding atau berbincang dengan sultan-sultan yang lain. Jadi beliau juga tidak memaafkan pihak yang menjual negeri Kedah. Ini seperti tindakan menjual negeri. Seterusnya, reaksi pemerintah Terengganu, Sultan Terengganu. Jadi Sultan Zainal Abidin III mengecam tindakan Siam menyerahkan Terengganu kepada British. Ialah negeri yang bukan di bawah kekuasaan mereka, mereka sesuka hatinya ambil bahagi tanpa berbincang. Satu tindakan yang sangat tidak baik dan boleh membawa kemarahan. Kerana apa? Siam tidak berhak ke atas Terengganu. Okey. Penghantaran bunga emas ke Siam juga hanya sebagai tanda persahabatan. Jadi selama ni Terengganu ada hantar bunga emas tapi hanya sebagai persahabatan. Macam awak bagi hadiah dekat kawan awak suatu hari jadi, kerana itu tanda awak sayangkan kawan awak. Bukannya maksudnya awak adalah milik kawan awak. Jadi ini yang dimaksudkan oleh pemerintah Terengganu. Jadi apa yang tindakan yang dilakukan pemerintah Terengganu, Sultan Zainal Abidin III ni telah kemukakan bantahan kepada siapa? Kepada Gubernur negeri-negeri Selat. Seterusnya, pemerintah negeri Kelantan, Sultan Muhammad IV telah menolak perjanjian Bangkok apabila J.S. Mason dan wakil Siam datang menghadap baginda. Mereka dah buat perjanjian, tanpa bincang baru mereka berjumpa. Itu satu tindakan yang sangat tidak sepatutnya dilakukan. Jadi Sultan kecewa kerana apa? Wilayah Tabal diserah kepada Siam. Okey, ini apa yang berlaku di negeri Melayu Utara, iaitu Perlis, Kedah, Terengganu, Kelantan. Jadi pelajar-pelajar boleh ingat tak ada hanya 4 negeri saja. Dan juga satu lagi negeri yang menjadi perhatian British adalah Johor. Kita telah belajar sebelum ni bagaimana di 84 pembesar, 83 Sultan telah berusaha menentang British. Jadi ini reaksi awal mereka. Jadi British berminat campur tangan di Johor untuk apa? Macam biasa, ekonomi. Atau bahasa lebih mudahnya ekonomi, iaitu duit. Jadi apa yang dilakukan? Pelbagai strategi dilakukan oleh siapa? Oleh Temenggung Dain Ibrahim untuk menyekat kemarahan British. Kewibawaannya berjaya maju pembangunan Johor untuk menyekat perluasan kuasa British di Johor. Siapa itu Dain Ibrahim? Beliau adalah salah seorang yang kita panggil pemerintah Johor yang sangat bijak. Beliau peka terhadap rancangan British ingin menguasai Johor. Beliau juga berusaha membina jati diri atau identiti sebagai pemerintah yang berdaulat. Maksudnya beliau menjaga negara Johor yang berdaulat tanpa pengaruh sesiapa. Seterusnya, apa yang dilakukan oleh beliau? Yang pertama yang agak popular iaitu memperkenalkan sistem Kangchu. Apa itu sistem Kangchu? Kangchu ialah ketua pertempatan di lebah sungai. Mereka mempunyai surat sungai ataupun kita kata kuasa untuk menetap dan mengusahakan pertanian. Jadi bagi surat kuasa kepada Kangchu untuk buat pertanian. Itu ada juga Kangka. Kangka tak apa? Itu dipanggil pertempatan orang Cina yang berhampiran dengan muara sungai. Jadi apa yang sistem Kangchu ini nak buat? Pertama, dia menggalakkan kemasukan orang Cina. Ingat, sistem Kangchu lebih kepada orang Cina untuk tanam apa? Untuk usahakan tanaman, 2 tanaman iaitu gambir dan lada hitam. Okey, gambir dan lada hitam. Boleh ingat gambir dan lada hitam. 2 pertanian yang sangat maju ketika itu. Jadi pada tahun 1860-an, Johor telah menjadi pengeluar gambir dan lada hitam yang terkemuka di alam Melayu. Sangat popular. Okey.
Jadi selain daripada memajukan sistem kancu, Temenggong Datuk Ibrahim juga telah menjamin keselamatan perairan Johor dengan memastikan perairan Johor selamat untuk perdagangan. Jadi bila perdagangan selamat, orang ramai datang untuk bisnes. Beliau juga telah mendapat hadiah pedang keemasan daripada Ratu Victoria sebagai menghargai jasa beliau mewujudkan keamanan perairan. Itu maksudnya pengiktirafan daripada pemerintah British secara terus kepada Temenggong Datuk Ibrahim. Selain itu, beliau juga telah mengasaskan Bandar Iskandar Puteri. Kenapa? Beliau ingin memindahkan pusat pentadbiran Johor daripada Teluk Belanga, dari Singapura tukar kepada Tanjung Puteri di Johor untuk mengelakkan tekanan British yang berpusat di Singapura. Jadi daripada duduk kat Singapura pindah datang di Johor. Beliau juga telah mengisytiharkan Tanjung Puteri sebagai ibu negeri Johor dan dinamakan Bandar Iskandar Puteri. Jadi pindah ke Johor menetap untuk tadbiran yang lebih mantap. Selain itu, beliau juga telah memodernkan pentadbiran negeri, ada birokrasi moden, sistem tradisional dipukuhkan dengan unsur baru daripada barat. Ada juga sistem pentadbiran seperti pendidikan yang moden. Jadi pendidikan sangat penting dalam memastikan Johor terus maju. Dan yang terakhir, tanpa dilupakan, ada juga eksploitasi hasil hutan. Jadi hasil hutan utama getah perca telah dijual oleh pedagang British. Jadi sangat bijak. Bila jual barang kat pedagang British, jadi British pun tak ada alasan untuk ganggu atau kacau Johor. Kerana kalau ada ganggu, pedagang-pedagang British ni akan rasa rugi. Bila rugi, pedagang British akan marah kepada kerajaan British kerana mengganggu perdagangan dan ekonomi. Jadi perdagangan getah perca telah menguntungkan sehingga Temenggong mengisytiharkannya sebagai monopoli Johor. Sangat maju. Jadi itu sahaja untuk bab 8.1. Jadi apa yang pelajar perlu ingat ialah 4 negeri-negeri Melayu Utara, iaitu apa? Ingat Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan apa reaksi dan wilayah yang telah hilang, dan juga bagaimana Johor di bawah pimpinan Temenggong Datuk Ibrahim memajukan negeri untuk menentang barat. Itu sahaja semua pelajar. Terima kasih terutama kepada pelajar 3 Ibnu Sina dan juga 3 Hamka. Teruskan belajar, lepas ni siapkan latihan di Google Form. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.